Tapi saya rasa Syaril, come on, let's be real lah dari segi manifesto ni. Saya rasa kalau kita letak kawalan merokok dalam manifesto dan diserahkan kepada pengundi untuk buat keputusan, itu tidak akan menjadi poin yang besar. Dan saya rasa tak ada siapa yang akan pandangkan benda tu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengar dan menonton episod ke-56 podcast Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan. Saya berduka cita pada hari ini, Syaril, sebab kita terpaksa lelong sofa Keluar Sekejap disebabkan ramai penonton dan juga pendengar tidak mahu subscribe, tidak mahu like. Dan oleh yang demikian, pendapatan kami di Keluar Sekejap pun merudum seperti mana ramalan GDP Malaysia yang akan kita bincang kemudian oleh Bank Dunia merudum juga. Dan kita terpaksa guna meja ni, Syaril. Meja sebab sofa Keluar Sekejap sudah tiada lagi. Ya, itu dah tentulah jenaka. Baik orang dia sofa tu dulu. Dan sofa tu masih ada, jangan risau. Cuma kita dalam jenaka KJ mungkin apa yang kita cuba buat dalam podcast ni, kita nak eksperimen lah. So kita eksperimen dengan setting yang berbeza. Ada yang suka dengan cara kita buat di case pada episod lepas KJ, yang kita duduk dengan meja di tengah. So we're trying this, kita cuba dan kita sentiasa respon kepada maklum balas daripada pendengar-pendengar, terutamanya yang subscribe dan like episod-episod kita. Ya. Walaupun kita ucapkan terima kasih kepada Case Steak and Lobster, kepada penaja episod ke-55 kerana banyak kita makan dan bagi mereka yang belum lagi ada kesempatan ataupun ada peluang untuk ke Case Steak and Lobster, kalau ada acara istimewa, contohnya birthday, anniversary dan sebagainya, dia bukan tempat kita boleh makan hari-hari lah. Yalah, dari segi makanan dia sangat rich, dari segi harga dia pun a bit rich. Yes. But the food was brilliant. Fantastic. Yeah, no, honestly. Fantastic. Lobster dia, steak dia, semua sedap-sedap belaka. Dan kita recommend lah. Dan kita berborak dengan pemilik Case, saudara Aizuddin dan juga isteri beliau, lupa nama dia, minta maaf, tapi mereka dah mulakan perniagaan ni 9 tahun. 9 tahun dah ada 3 cawangan. Dan akan tambah lagi cawangan selepas ini. So thank you once again to Case Steak and Lobster, dan kita terima banyak sebenarnya permintaan selepas itu. Yes. Penajaan. Jadi pasukan komersial kita, if we even have one, it remains to be seen. Ada a cost center or ada a BD. The business development ke dia ni macam yalah leech. But we'll remain to be seen. Deal, please follow up on the many requests. Ada yang minta kita buat secara pro bono, tapi kita harap bahawa mereka fahamlah ini adalah commercial arrangement. Walaupun di universiti dan sebagainya, itu lain lah. Bila kita buat di universiti memang itu pro bono. Itu memang sumbangan Syaril dan saya kepada golongan mahasiswa. Apa lagi yang berlaku, Syaril, selama beberapa hari sebelum kita record? Saya terkejut sebab saya diberitahu bahawa Syaril telah pun ada lunch yang rahsia dengan saudara Syed Saddiq. Itu satu kepalsuan sekali lagi. Fitnah yang durjana kali kedua. Seperti mana yang siapa yang follow saya di Instagram akan melihat cerita. Masalah ni tak ada siapa yang follow kau di Instagram. Okey, pergi ke Instagram. So I think please follow Syaril Hamdan di Instagram. Tengok dalam bab ni pun dia nak menganjing lagi. Tetapi cerita yang sebenarnya bukan pasal ni. Cerita yang sebenarnya adalah kita makan steak, lobster dan sebagainya untuk Keluar Sekejap. Rupanya KJ makan pasta juga. Dia makan pasta di sebuah restoran di Bangsa. Yang saya kebetulan ada kat situ untuk mesyuarat kerja lah, untuk perjumpaan kerja. Saya pergi ke surau untuk solat Zuhur. Saya jumpa dengan chef yang bekerja di restoran tersebut. Dan chef tu kata, KJ kat bawah dengan Saddiq.
ingat Syaril sekali. Saya kata tak, saya tak diberitahu apa-apa tentang perjumpaan ni. Saya kata betul ke dia orang kat bawah tolong bawa saya? Dia bawa lah, dia chef. Itu pun saya rasa rekaan. Oh tidak. Sebab saya sebenarnya makan seorang diri. Dan tiba-tiba Sadiq masuk dan dia sebenarnya tak masuk dalam restoran pun, tapi bila dia lalu restoran tersebut, dia trip shoelace dia, dan dia termasuk dalam restoran tu, dia terduduk terus dalam kursi, atas kursi sebelah saya. Takkan saya nak halau dia kan. Dia dah jatuh. So penonton dan pendengar boleh percayalah versi KJ ataupun versi saya yang ada bukti di mana saya tiba-tiba nampak mereka dan saya datang dan mereka pun terpaksalah jemput saya untuk duduk sekali. Sebenarnya tak nak pun, tapi saya dijemput untuk minum kopi kejap, kemudian saya minta dirilah biarlah mereka terusan dan boleh kita lunch pasta dan perbincangan rahsia mereka. Kita sahkan bahawa tidak ada apa-apa perbincangan yang substantif. Antara kita tidak ada. Kita bincang, kita borak-borak biasa. Tapi itu yang saya ada lah. Bila saya tak ada, saya tak pastilah apa yang KJ dan dia cuma ikat tali kasut dia sebab dia jatuh. He trip on his shoelaces. So up to you listeners to believe what version you want to believe. Apa lagi Syaril yang menarik dalam kehidupan anda? Saya sebagai penyokong Newcastle agak happy sekarang ni, agak gembira hari ni. Topik lain kerana bukan hanya menang besar di Liga Perdana English, tetapi juga menang dalam Champions League yang dapat kita kalahkan PSG, bukan calang-calang pasukan. Dan mungkin ini susah untuk KJ bincangkan kerana tim beliau sedang menghadapi sedikit kesusahan yang saya tak naklah ejek terlalu banyak, sebab itu saya dah cakap tim corot dan ada yang tak suka dengan kenyataan tersebut. But I will say something nice about Man United, sebab saya dalam chat group kita saya share dengan KJ ada satu Netflix show yang baru tentang David Beckham. Dan saya tengok dah. Saya belum lagi tengok. Saya tengok satu episod saja. Yalah, cerita tu tentang kehidupan Beckham, tapi dalam episod pertama tu ada tentang Sir Alex Ferguson juga. Dan nampaklah beliau merupakan seorang manager yang pengurus pasukan yang benar-benar memberi inspirasi kepada ramai dalam generasi tersebut. Syaril, ramai penonton dan juga pendengar Keluar Sekejap tak semestinya mereka sokong kita, tapi dia orang tengok kita. Mereka tanya tentang pandangan kita tentang bola sepak lah. Disebabkan saya difahamkan demografik Keluar Sekejap ni di kalangan middle age Malay man lah. We are strong amongst middle age Malay man. Dan antara hobi mereka adalah bola sepak. Saya nak alang-alang dah cakap pasal bola sepak dan banyak soalan tentang bola sepak ni. Saya nak tanya Syaril a fundamental question tentang peranan seorang manager pasukan bola sepak ni. Last episode Syaril bagi analogi bahawa PMX ni kira-kira macam manager lah dan bukannya pemain atas padang. So kita kena bagi chance yang lebih, latitude yang lebih kepada dia berbanding dengan pemain-pemain yang atas padang, iaitu ahli-ahli Jemaah Menteri. Tapi saya nak tanya Syaril sebagai seorang peminat bola sepak, sebagai seorang yang saya rasa saya pun pernah main futsal dengan Syaril. Saya striker yang selalu menjadikan gol. You are decent. D-I-S-E-N, decent. Bukan D-E-C-E-N-T. More than decent. Okay, but anyway, I play better than I. Peranan manager in a modern football club, is it more, adakah peranan manager tu lebih kepada seorang leader dalam erti kata semua aspek, menjaga psikologi pemain, melindungi pemain, memastikan bahawa ada keharmonian dalam dressing room, dalam squad, mengurus psikologi dan juga publicity, ataupun lebih kepada tactical coach, or both? Of course, answer jawapannya ada kedua-dua elemen. Tapi kalau KJ tanya saya pandangan, mungkin dalam situasi moden dan contemporary ni, jenis macam Alex Ferguson ni dah kurang. Mungkin dunia sekarang ini, kerana player-player, pemain-pemain semua terdedah kepada pengaruh lain dan mempunyai cara lain untuk mendapatkan tunjuk ajar dan contoh, bukan lagi seorang individu yang macam bapa kepada dia. Macam Beckham punya dokumentari ni, seolah-olah Alex Ferguson was like the father figure kan. Saya rasa kalau Alex Ferguson wujud dalam hari ni pun dah tak ada line macam tu. Sebab Ferguson was not really known for tactical
nows. Correct. Kan? Yeah. Dia lebih That's kepada jadi bapa. He jadi pembimbing kepada class of 92. Apparently KJ, just on your point, dalam episod tu Paul Ince ada beri pandangan ataupun menceritakan yang Alex Ferguson sebelum dia sign seorang, dia akan tanya family macam mana, ada girlfriend ke tidak, akan kahwin ke tidak, sebab dia nak tahu ciri-ciri ataupun sifat individu itu lebih ataupun sama penting dengan skill teknikal. Dan dia ada coaching staff, McLaren dan sebagainya yang buat the day-to-day coaching lah. Tapi saya faham apa yang Syaril sebut, bahawa mungkin sekarang ni pemilik kelab bola sepak nak melihat kepada seorang yang lebih mementingkan kepada taktik, kepada Guardiola strategy, Guardiola punya school, even Mourinho punya school. I think Mourinho was that change of generation from Ferguson, Brian Clough, Bobby Robson, yang betul-betul looked after the family. Tapi sekarang ni we have very technical and tactical coaches. Maybe. Technocratic politics maybe is the analogy. Well, kita boleh discuss selepas ini, Syaril. Kita akan bincang dalam episod yang akan datang, tetapi secara mendalam, sebab saya nak mengucapkan tahniah secara spesifik nanti. Tetapi buat masa ni kita boleh ucapkan tahniah kepada kontingen negara kita di Hangzhou. Sukan Asia sudah melepasi 27 sasaran pingat, tak kira warna. Dah 28 pada hari ini, iaitu pada 6 hari bulan Oktober. But the episod akan datang, kita akan mengupas sedikit lagi. Ada soalan berkaitan dengan Sukan Asia nanti dalam Q&A yang kita juga akan kupas. Apa lagi, Syaril? Ada apa-apa yang menarik lagi? Banyak berita yang berlaku sejak episod yang lepas. Salah satu yang menjadi bualan ramai ialah berkenaan dengan pembatalan diskaun PTPTN. Panas. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Mat Khalid Nordin berkata keputusan muktamad berhubung perkara ini akan tertakluk kepada Kementerian Kewangan, tetapi setakat ini, ni quote dia, setakat ini kita sudah tidak lagi meneruskan pemberian diskaun pembayaran PTPTN itu. Just untuk rekod, tak diteruskan disebabkan tempoh ni dah tamat. Betul kan? Tempoh dia dah tamat. Kita tak tahu sama ada, ataupun correct me if I'm wrong, KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khalid Nordin, dia ada bagi pandangan ke tidak, sama ada dia sokong ataupun tidak nak dilanjutkan, ataupun dia cuma menyatakan fakta bahawa tempoh tu dah tamat dan kita serahlah kepada wewenang pemendaharaan untuk membuat keputusan menjelang pengumuman bajet belanjawan 2024 pada minggu depan, kalau tak silap saya. Tak silap saya versi kedua KJ, iaitu beliau lebih memaklumkan tamatnya, dan dia serah. Dia nak bahaskan kenapa benda tu baik ke tak baik. Strange juga sebab sepatutnya defend the decision, explain the decision. Pengalaman saya lah, kalau dah dekat belanjawan ni, kita sebagai menteri mesti kita nak signal, kita nak bagi isyarat kepada pemendaharaan harapan kita. Kita nak ni, kita nak tu. So ini adalah terbalik peluang yang jelas, di mana kalau sekiranya KPT setuju PTPTN diskaun diteruskan, continue, mintalah. Kita harap pemendaharaan Kementerian Kewangan akan meneruskan diskaun ini. Syaril, apa pandangan Syaril kepada diskaun PTPTN? Ini diperkenalkan disebabkan ialah masalah kos sara hidup, COVID dan sebagainya. Di mana kalau tak silap saya, siapa yang bayar pada jadual yang tertentu, dia akan dapat potongan diskaun. Kita pernah terbabit, kita masih terbabit dengan The Centre, satu badan pemikir yang sekarang ni kita semi rehat sekejap. Tetapi salah satu kajian yang keluar daripada The Centre oleh bekas researcher kita, Kok Hin, beliau mempunyai pandangan, dan saya nak sampaikan pandangan ni lah, iaitu diskaun ni nampak cantik, tetapi pada pandangan orang macam Kok Hin, ia tidak progresif, kerana yang boleh bayar one shot ni ataupun bayar on time dan bayar lamsam ni, budak-budak yang berada, mereka yang berada. Jadi tak membantu pun mereka yang sebenarnya tengah sengkek lah. Ini point GPMS jugalah. Yes. Bermakna sebenarnya walaupun mungkin niatnya bagus dan tak ada siapa yang akan tolak diskaun, tetapi dia targeted, disasarkan kepada kelompok yang sebenarnya bukan sasaran sebenar. Sebab sasaran sebenar bagaimana kita nak bantu mereka yang gaji tak tinggi, kerja belum dapat, itu yang sepatutnya diutamakan. Jadi itu argument yang kata diskaun ni sebenarnya not really a good thing lah.
Untuk makluman pendengar yang mungkin tak familiar dengan isu ni, diskaun diberikan kepada, contoh diskaun 20% diberikan kepada atas baki hutang untuk penyelesaian penuh. Maksudnya kalau nak selesai penuh, dia akan bagi diskaun 20% daripada baki yang sedia ada. Kalau nak selesaikan separuh jumlah pinjaman, dapat diskaun 15%. Itu dia punya insentif yang diumumkan. Logik yang Syaril sebutkan tadi, yang pernah pun diutarakan oleh seorang penyelidik The Centre, satu badan penyelidik di bawah naungan Syaril dan juga salah seorang lagi ahli politik daripada UMNO, bekas ahli politik daripada UMNO, adalah tak progresif. Apa yang disebutkan Syaril tak progresif ni, orang yang kaya sajalah, orang bukan kaya lah, orang yang ada duit saja yang dapat selesaikan yang penuh. Ya, mungkin dia gaji besar ataupun dia datang daripada keluarga yang berada, dan ini tidak membantu. Jadi apa kata kita bincang soal diskaun ni? Dia dah memang dulu pun ada diskaun untuk mereka yang dapat keputusan yang tertentu. Itu kita mungkin setuju. Sebab itu berdasarkan kepada pencapaian insentif prestasi. Kalau nak dilanjutkan diskaun ini, mungkin harapan dan juga mungkin cadangan kita di Keluar Sekejap ini untuk pembendaharaan dan juga pihak-pihak yang berkuasa adalah mungkin diadakan satu sistem means tested. Means tested maknanya kena tengok kepada kemampuan. So kalau gaji, dia boleh hantar gaji slip mereka dan sebagainya, kekal pada paras yang agak rendah untuk setahun dua dan sebagainya, mungkin boleh difikirkan soal diskaun. Saya agak setujulah soal diskaun ini mungkin tak berapa progresif, tetapi saya berpendapat bahawa mesti ada diskaun. Sebab Syaril, kalau syarikat-syarikat besar boleh dapat haircut daripada bank untuk pinjaman-pinjaman mereka, apatah lagi mahasiswa yang baru nak bekerja ni, yang gaji mereka tak tinggi banyak sangat dengan tekanan kos sara hidup dan sebagainya. The principle there is you can give haircuts to companies, big companies even sometimes, for bank loans. Surely there has to be some mechanism for student loans. Sangat-sangat setuju. Dan satu lagi hujah yang berbeza daripada apa yang KJ kata kenapa diskaun ni bagus adalah menginsentifkan pembayaran. Dan benda ni juga penting untuk PTPTN itu sendiri sentiasa. Sebab PTPTN sendiri ramai orang mungkin tak tahu. KJ betul kan, kita PTPTN ni kena pinjam duit. PTPTN ada pinjam duit daripada bank dan dia pinjamkan duit itu kepada pelajar. Maknanya dia perlukan rolling. Bukan saja ada pinjaman itu nak dibayar balik, cost of borrowing pun ada. So the cost of capital usually lebih tinggi daripada interest yang diberikan kepada student. Of course. Jadi memerlukan Syaril, can you explain a bit why the cost of capital is higher than the cost to the student? Mungkin ada yang tak faham sikit. So bagi contoh lah, doesn't have to be accurate. Kadar faedah yang PTPT yang kena bayar pada bank, katakanlah dia ambil lagi tinggi, bank, lebih tinggi daripada bunga yang dibayar oleh bukan dia tak panggil bunga lah, dia panggil kos pengurusan. Sebab dia sama ada dia bayar kos pengurusan ataupun ada sistem that they've devised many years ago yang Islamic. Correct. Yes. Tapi maksudnya begitulah. Jadi cost of capital dengan apa yang dia dapat daripada peminjam itu kurang. Tapi harapan Keluar Sekejap adalah untuk diskaun ni diteruskan, belanjawan akan datang diteruskan, tetapi dengan model yang lebih progresif lah. I'm going to make a call sikit KJ. Adakah KJ setuju bahawa ini mungkin kalau kita speculate, ini salah satu untuk menyusun cerita, kemudian Menteri Kewangan akan masuk sebagai wira untuk selamatkan keadaan? Oh, sudah pasti. Ini, so we're making a call, actually there will be a discount lah. Ini taktik yang Taylor's all this time. True as it can be. You know. Dan saya berpendapat bahawa mungkin Khalid Nordin dia Beauty and the Beast. dia Beast, Beauty nanti Beauty PMX. Dia akan kata mengambil kira kos sara hidup mahasiswa, wewenang yang ada pada saya, bla bla bla. Dia akan umum lah, Zas. Yes. Okay. Cuma satu lagi, saya sebenarnya Syaril, saya kesian sikit lah kepada seorang sosok yang sekarang ini berada dalam pentadbiran kerajaan berkaitan dengan PTPTN ni. Siapa? Kalau lihat pada paras muka dia, boleh dikatakan dia
kembar kepada salah seorang daripada sahabat kita, Bobby. Tidak lain tidak bukan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli lah. Ya, dia banyak kena. Betul lah, Adam Adli ni muka macam Bobby lah. Ya, mungkin satu hari nanti Bobby kita akan muncul di Keluar Sekejap dan penonton akan sahkan bahawa Bobby ni sebenarnya adalah kembar kepada doppelganger kepada Adam Adli. Ya, tapi this also is a lesson in the fact that well, whatever you say will come back and haunt you lah. Dan benda ni applicable kepada kami juga di Keluar Sekejap. Tetapi ini adalah pengajaran kepada ahli politik bahawa apa pendirian yang kita ambil pada hari ini, walaupun bagi pandangan saya, Syaril, kita berhak untuk tukar pendirian tersebut. Sebab tidak ada apa-apa yang set in stone. Benda yang tak boleh tukar adalah Al-Quran saja. Check. Tetapi yalah, orang akan cari balik terutamanya bila kita bukan secakap macam biasa, tapi benda tu menjadi macam sebenar-benarnya perjuangan yang cukup besar pada waktu tertentu. Yalah, bila sampai tahap tergolek atas jalan semua tu. Dan kalau statement kat podcast ni boleh ni sikit lagi, boleh cover lagi lah kan. Boleh kata ni role playing saja, devil's advocate dan sebagainya. Context, out of context. Out of context. Okay, kita break ya. Dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 56 Keluar Sekejap. KJ, saya rasa ramai yang nampak Instagram KJ, sebab KJ lebih ramai, jauh lebih ramai followers Instagram daripada saya. Satu kenyataan dan sindiran KJ beberapa hari lepas, mungkin semalam, ekoran pengumuman Perdana Menteri United Kingdom Rishi Sunak pada Rabu yang lepas dalam persidangan Parti Konservatif beliau di Manchester, yang mana Rishi Sunak mengumumkan hendak menggubal undang-undang bagi menghalang kanak-kanak berumur 14 tahun ke bawah, iaitu individu-individu yang lahir pada atau selepas 1 Januari 2009 untuk membeli rokok seumur hidup mereka. Ini adalah versi GEG di UK yang telah diumumkan oleh PM UK. Jadi KJ sindir lah, KJ kata waktu KJ buat GEG di Malaysia ni, ramai yang ejek, ramai yang tak setuju, ramai yang marah. Bila UK buat, jadi KJ katakan ini bukti sebenarnya boleh menjadi trend dunia. Dan kenapa KJ soalkan kenapa waktu di Malaysia dan sekarang di Malaysia tidak dapat sokongan. Saya ada beberapa soalan saya perlu kita lontarkan untuk KJ bincang, but maybe I wanted to give you the floor to take this topic forward sikit. Saya rasa tak ada sangat yang saya nak tambah, sebab GEG ni saya rasa ramai yang dah tahu apakah GEG, Generational Endgame, di mana kita mencadangkan bahawa kohort yang lahir selepas tahun 2007 di Malaysia tidak lagi akan dibenarkan beli ataupun dijual rokok ataupun vape. Di Malaysia rokok ataupun vape, sebab saya rangkumkan dua-dua. Dan New Zealand dah buat, sekarang ni UK pun akan buat, dan saya difahamkan negara-negara lain pun sedang mempertimbangkan secara serius. Singapura pun sedang melihat kepada perkembangan. Dan bagi saya ini akan menjadi global trend, satu perkembangan global, dan lebih daripada itu ia akan menjadi satu norma masyarakat di seluruh dunia. Ia akan menjadi satu societal norm. Ada yang kata prohibition, larangan ini tidak akan berkesan, dan mereka merujuk kepada prohibition jualan arak yang dibuat pada awal abad ke-20-an, ke-20 di Amerika Syarikat. Tapi pandangan saya ini sangat berbeza dengan prohibition era, di mana prohibition itu tidak berjaya disebabkan pasaran hitam ataupun black market wujud, dan wujud banyak kedai-kedai ataupun rumah-rumah yang muncul sebagai tempat untuk membuat alkohol dan jual alkohol, apa yang dikenali sebagai moonshines dan sebagainya, bootleg liquor. Ini tidak akan berlaku sebab kita melihat societal norma masyarakat seluruh dunia sekarang ni melihat kepada pengurangan budaya isap rokok. Benda ni dah disebabkan sains dan juga bukti dia sangat jelas bahawa rokok memudaratkan. There's no safe level of smoking tobacco. Alkohol ni bagi mereka yang of course bukan Muslim dan sebagainya, boleh dikatakan in moderate quantities okay lagi. Tapi for cigarette there's no safe quantity, dan ini adalah sesuatu fakta yang sudah pun disahkan di kalangan medical community dan juga para saintis.
Jadi saya rasa bahawa ini akan berkesan disebabkan memang ada downtrend dan memang ada societal norm yang sudah wujud tentang budaya isap rokok ni. KJ, if you don't mind, just some challenges kan. First ialah berkenaan dengan apa yang KJ agak akan menjadi trend dunia, iaitu pengurangan. Adakah ia akan ataupun trend itu mungkin tak berlaku kerana akan ada hujah balas bahawa ini dari segi falsafahnya mengganggu kebebasan dan hak. Dan I think that's one of the biggest arguments against it lah. Di UK pun yang tak menyokong idea Rishi Sunak ni mengatakan benda itu tak liberal, tak libertarian ataupun tak menghalang hak individu. KJ mungkin akan cakap tentang HAM principle, iaitu merokok ni bukan hanya beri kesan pada diri sendiri tapi pada orang sekeliling. Dan mereka akan lontarkan ada banyak lagi benda lain yang juga kita buat dalam dunia ni, termasuk alcohol consumption yang membawa kepada kesan-kesan negatif pada orang lain, ataupun gambling, judi yang dibenarkan, yang tidak lagi, yang mungkin diurus tetapi tidaklah diharamkan sepenuhnya. So kenapa KJ dan mereka yang sokong GEG ni patut diberikan satu kepercayaan bahawa hal rokok ini special pula, boleh halang 100%? Pertamanya dari segi dia punya kesan, dari segi kesan dia, rokok ini ada kesan yang jelas kepada pihak yang ketiga. Okey, kalau kita minum alkohol dan kita bawa kereta dalam keadaan yang mabuk, kita boleh menyebabkan kemudaratan kepada pihak ketiga. Dah ada undang-undang terhadap perkara tersebut. Dan memang kita ada larangan dari segi tempat mengisap rokok untuk memastikan bahawa orang tak boleh isap rokok, contohnya dari restoran dan sebagainya. Tetapi ia tidak melindungi semua orang. Masih lagi boleh isap rokok di tempat-tempat di khalayak di mana orang lalu lintas dan sebagainya. So memang ada kemudaratan kepada pihak yang ketiga. Itu pertama. Yang kedua, rokok berbanding dengan kemudaratan ataupun vice-vice yang lain membawa kesan yang sangat-sangat besar kepada orang yang merokok itu sendiri. Dan kita kaji poin ini sewaktu kita menggubal. Adakah kerajaan patut? Kita kaji perkara ni sewaktu kita menggubal GEG dan mengatakan bahawa yang pertamanya, kita tidak ada kebebasan. We have no freedom to harm ourselves. Okay, itu yang pertama. Especially, khususnya bila kemudaratan itu menyebabkan kos kepada masyarakat. When you harm yourself, in this particular case, smoking, yang menyebabkan kos sebanyak 6 bilion ringgit setiap tahun dalam kita merawat penyakit-penyakit seperti sakit jantung, penyakit seperti pulmonary disease, penyakit seperti kanser dan sebagainya, itu adalah kos yang sebahagian besarnya dibiayai oleh pembayar cukai, orang awam sendiri, disebabkan tindakan yang dibuat oleh mereka yang merokok. Dan this is the argument yang saya guna pakai terhadap pembendaharaan Kementerian Kewangan yang mengatakan bahawa kos kita untuk merawat mereka yang merokok, yang dapat penyakit-penyakit disebabkan rokok, adalah jauh lebih tinggi daripada cukai yang kita pungut daripada penjualan rokok. Jadi atas faktor-faktor tersebut dan juga yang saya sebutkan tadi, Syaril, there is no safe quantity of smoking Manakala untuk alkohol, walaupun kita tidak menggalakkan dan walaupun ada yang abuse alkohol dan jadi mabuk dan sebagainya, tetapi untuk mereka yang non-Muslim dan sebagainya, masih lagi dapati bahawa ada acceptable level of drinking alcohol yang tidak memudaratkan. Tapi KJ boleh nampak tak the philosophical argument against this, that you will never win this crowd yang akan mengatakan it is bukan tempat kerajaan untuk menentukan apa yang saya boleh buat pada diri saya sendiri? You accept that there will always be that argument that you can never. Governments legislate against drugs. You're not allowed to take hard drugs. You can't inject heroin into yourself. It's an extension of that. Kalau Syaril berpendapat bahawa but then therefore it's a spectrum. It's a spectrum dan kita bawa spektrum itu kepada tobacco. Saya rasa philosophical argument Syaril, kalau Syaril rasa kita bebas untuk buat kepada diri kita sendiri apa yang kita rasa kita nak buat, maka kita bukalah untuk segala-galanya. Tapi bila kita dah identify bahawa bahan itu ataupun racun itu memudaratkan kita, memudaratkan orang lain dan boleh
meletakkan satu kos yang terlalu tinggi kepada masyarakat dan juga kepada pembayar cukai. That's when we move the spectrum. Dan saya rasa argument Syaril senang untuk saya patahkan. Kalau begitu, kalau nak bagi kebebasan yang mutlak kepada semua, okeylah kita bagi mereka heroin, methamphetamine, ecstasy, semua. Yeah, okay, it's up to you, you know. Let's have fun, bro. But kita sebagai saya rasalah saya bukanlah seorang yang menyokong ataupun pejuang kepada nanny state. Segala tindakan manusia, tingkah laku manusia perlu dikawal oleh kerajaan. Saya tak setuju sebab memang akhirnya sebahagian besar daripada kehidupan kita mestilah bergantung kepada tanggungjawab peribadi. Ya, tetapi dalam hal di mana terbukti bahawa bahan itu adalah sesuatu yang memudaratkan kesihatan orang lain dan memberi kos yang sangat tinggi kepada kos rawatan, saya rasa itulah masa di mana spektrum larangan itu yang ada pada dadah sekarang ini kita bawa dan kita rangkumkan rokok juga. Move it to politics, KJ. Pandangan saya, benda yang controversial seperti ini, yang subjektif seperti ini, macam KJ sebut spektrum kan, so it is subjektif lah where you draw the line, di mana anda menulis ataupun melukis garisan itu, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Perkara seperti ini patut, kalau kita punya demokrasi nak lebih matang, diletakkan sebagai salah satu manifesto untuk masuk ke pilihan raya, untuk mengatakan ini antara dasar 10 dasar yang kerajaan ini nak. Maka bolehlah kita katakan I have a democratic mandate, saya ada mandat demokratik untuk melaksanakan dasar ini. Saya rasa ada benda yang boleh kita serahkan kepada orang awam untuk menentukan melalui manifesto. Tapi saya rasa Syaril, come on, let's be real lah dari segi manifesto ni. Saya rasa kalau kita letak kawalan merokok dalam manifesto dan diserahkan kepada pengundi untuk buat keputusan, itu tidak akan menjadi poin yang besar. Dan saya rasa tak ada siapa yang akan pandangkan benda tu pun. Ya, benda ni saya rasa ramai yang risau waktu saya buat GEG, kata oh ini akan ada kesan dalam pilihan raya dan sebagainya. Tak timbul pun soal merokok ni dalam pilihan raya, tak timbul pun soal GEG dalam pilihan raya. Ini bukan manifesto item. Ini adalah item legislatif biasa yang perlu kita bawa ke parlimen. Ia tidak menjadi faktor pada waktu tu, KJ, mungkin sebab benda tu tak dibawa oleh parti-parti. Dia tidak menjadi bahan debat. Saya tak setuju sebab waktu tu memang hangat. In fact, antara last order of business di Parlimen, di Dewan Rakyat adalah GEG. Dan ramai yang kata, oh ini kita akan bawa dalam pilihan raya. Tapi akhirnya tak ada pun bawa dalam pilihan raya. Dia bukan undi mungkin, KJ adalah undi di GEG. Adalah undi KJ adalah undi Zahid. It's not GEG. Mungkin the reason kenapa tak dibawa, because tak ada parti yang tahu sebenarnya rakyat ni rasa apa. Nak kata rakyat ni menolak GEG pun saya tak yakin mengatakan benda ni. Saya rasa there's a world where people support you, KJ. Kita buat poll dan didapati bahawa poll itu tak berapa accurate sebab susah untuk kita dapati bahawa poll itu diundi secara sah, secara betul ataupun tidak. Kita berdepan dengan lobby yang sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat, iaitu tobacco lobby yang memang menentang dasar tersebut, dan poll yang ditunjuk oleh mereka menunjukkan bahawa majoriti tak sokong. Poll yang ditunjuk oleh NGO kesihatan menunjukkan bahawa majoriti sokong. Dan saya tak yakinlah Syaril, kalau kita bawa ke dalam manifesto, itu adalah jelas bahawa siapa yang menang, parti yang menang, yang bawa ini, dia menang sebab GEG. Dia menang sebab benda lain. Saya dah banyak kali dalam pilihan raya, benda macam ni dia tak akan ubah undi orang. There's a very specific policy. Right. Dia akan melihat kepada isu-isu lain. Jadi sebab itu saya percaya benda ni adalah legislative issue, perlu dibawa di parlimen, dan parlimen sebagai wakil rakyat. That's the role of wakil rakyat. Dalam keadaan di mana you cannot have a referendum for everything. You cannot put everything in the manifesto. You letak dalam manifesto pun orang mungkin tak akan pedulikan benda tu sebab dia akan melihat kepada isu politik, isu sara hidup, isu ekonomi yang mungkin lebih penting bagi mereka dan bukannya isu kesihatan. Jadi bagi saya, wakil rakyat lah, itu memang tugas wakil rakyat, to vote according to what they feel is the feeling ataupun pandangan dan pendirian pengundi yang mereka mewakili. Jadi bagi saya, memang ada yang menentang, tapi saya berpendapat bahawa inilah masa yang tepat. Saya harap bahawa kita difahamkan bahawa jawatan kuasa pilihan khas Dewan Rakyat berkenaan dengan kesihatan telah pun memperhalusi
rang undang-undang yang telah pun saya tinggalkan. Saya bawa satu rang undang-undang ke Parlimen, GEG, Akta Kawalan Merokok. Itu telah pun dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas yang telah ditubuhkan. Kita telah buat pindaan sebab ada beberapa perkara punitif yang nak dikurangkan. Dah dibuat. Saya difahamkan draft RUU yang akan dibawa ini lebih kurang sama, hampir sama dengan yang saya telah tinggalkan, dan akan dibentangkan insyaAllah pada sesi Parlimen kali ini. Dan saya harap dan saya merayu kepada ahli-ahli Parlimen semua untuk menyokong, sebab saya rasa tidak ada argumen, walaupun Syaril telah cuba bangkitkan argumen-argumen yang selalu digunakan untuk menentang GEG, tapi saya rasa on balance usaha kita ke arah menghalang perkara ini adalah lebih baik daripada kita membenarkan. Okey, KJ. Berbalik pada GEG ni, ataupun bukan GEG tapi konteks GEG kita sebut ni adalah macam saya katakan tadi, waktu persidangan Parti Konservatif. Anything interesting KJ waktu persidangan ni yang kita nak bincang kejap? Persidangan konservatif di United Kingdom yang berlangsung baru-baru ini, saya rangkumkan kedua-dua lah, persidangan konservatif di UK dan apa yang baru saja telah berlaku di Amerika Syarikat. Persidangan di UK ni lebih kurang dia punya perhimpunan agung lah setiap tahun. Parti konservatif, mana-mana parti lah akan ada dia punya mesyuarat agung, dan ini adalah tempat di mana pemimpin-pemimpin parti-parti yang berkenaan akan buat ucapan dan akan menyatakan dasar parti tersebut. Sekiranya kalau parti itu pembangkang, dasar sekiranya mereka jadi kerajaan. Kalau parti itu berada di dalam kerajaan, apa dasar yang akan diperjuangkan oleh kerajaan yang ada. Yang menarik pada Conservative Conference kali ini, Syaril, adalah berkenaan dengan siapa yang menarik perhatian di Conservative Conference ni. Saya baca antara pemimpin parti konservatif yang dapat perhatian di Conservative Party Conference di England adalah Liz Truss. Liz Truss ini adalah bekas Perdana Menteri. 44 lebih hari jadi Perdana Menteri. Ada salah satu surat khabar yang telah buat pertandingan antara Liz Truss dan satu Kobes. Ya, Kobes. Mana yang tahan lebih lama, Liz Truss ataupun Kobes. Dan dia letak live TV, dan Liz Truss letak jawatan lebih awal daripada Kobes itu basi. Dan Liz Truss telah kembali sebagai center of attraction. Dan juga beberapa lagi pemimpin-pemimpin konservatif yang berada di haluan kanan parti tersebut. Priti Patel, Nigel Farage yang dulu UKIP punya leader yang menjadi pejuang kepada Brexit. Poin saya adalah mereka yang menjadi sentris, mereka yang nak mempersembahkan politik yang sederhana, haluan tengah, sekarang ini tenggelam sebab kuasa berada pada haluan ekstrim. Contoh Rishi Sunak yang cuba membawa haluan tengah sebab dia Perdana Menteri, dia nak menang. Dia tahu menang pilihan raya dia tak boleh menang hanya pengundi konservatif. Dia kena menang fence-sitters. Dia kena menang sebahagian daripada yang atas pagar. Dia kena menang sebahagian daripada mereka yang kecewa dengan Parti Buruh, Parti Labor. Tapi sekarang ni yang set the agenda untuk Conservative Party adalah haluan ekstrim. Sama juga dengan Amerika Syarikat. Untuk pendengar, apa yang berlaku di Amerika Syarikat adalah satu perkara yang sangat-sangat historik, di mana Speaker Dewan Perwakilan House of Representatives, Speaker McCarthy telah pun dipecat oleh parti dia sendiri. Sebab untuk jadi speaker, untuk jadi speaker kena datang dari parti yang menang. Ya, dia daripada Republican, dan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat, Speaker of the House of Representatives adalah jawatan yang penting, jawatan ketiga selepas naib Presiden Amerika Syarikat. Kalau Presiden mati, naib Presiden mati, dia jadi Presiden. Ya, so sangat penting. Dia yang set the legislative agenda, tetapi dipecat oleh kerana right wing daripada Republican tak puas hati sebab dia buat deal dengan Demokrat untuk luluskan bajet supaya kerajaan Amerika Syarikat tidak mengalami shutdown, dan hadiah yang dia terima adalah dia kena pecat oleh parti. Tak pernah berlaku. So Syaril, soalan dia adalah sekarang ni orang yang cuba buat benda yang munasabah,
yang cuba menjadi pemimpin yang sentris, yang cuba menjadi seorang pemimpin yang berhaluan tengah yang reasonable, sekarang ni memang tenggelam disebabkan kuasa daripada pihak ataupun sayap ekstrim. The only thing mungkin saya kurang bersetuju sikit dengan KJ adalah Rishi Sunak lah. Saya rasa beliau tidaklah sentris sangat, malah beliau mungkin menjadi bukti kepada hujah yang KJ sampaikan. Untuk dia menang, untuk dia kekal sebagai leader parti konservatif, nampak dia pun nak kena pander, dia pun nak kena layan pihak-pihak haluan ekstrim ni. Contohnya dia buat dasar-dasar yang lebih populis. Bila kita cakap dengan ekstrim ni, saya rasa tak lari jauh daripada konteks politik populis, iaitu benda yang akan menaikkan emosi, menaikkan amarah, membolehkan outlet ataupun jalan untuk orang yang tak puas hati ni rasa boleh marah dan salahkan orang lain. Biasanya di peringkat Eropah ni, siapa yang disalahkan? Imigran, orang luar, mungkin minoriti Islam, Islamofobia dan sebagainya. Dan dalam konteks moden, climate politics, siapa-siapa yang bercakap tentang krisis iklim ni dilihat terlalu woke, terlalu sentris, terlalu liberal. Jadi pihak yang di sebelah kanan ini tidak suka kepada perkara-perkara itu. Jadi anyway, that's just satu point tentang Rishi Sunak. Tapi saya rasa Rishi, setuju dari segi spektrum umum mungkin dia masih lagi pada sayap kanan, tetapi tidak keluar retorik macam Priti Patel, Liz Truss dan sebagainya lah. They are really on the right, extreme right of the Conservative Party. Tetapi persoalannya, adakah individu sentris, and this begins to engage with your point KJ, adakah individu sentris harus berpegang kepada pendirian mereka, ataupun mereka perlu mengurus dan cuba menunjukkan dia pun boleh main politik ekstrim? Dan dalam konteks Speaker McCarthy, ada analisa yang mengatakan mula-mula dia layan sayap kanan ini. Dia cuba nak main juga game yang sama, menunjukkan dia sebahagian daripada puak ekstrim lah, ataupun pada mereka bukan ekstrim lah, puak kanan ini, puak populis ini. Tetapi akhirnya masih lagi akan dibunuh kerana for them, untuk pihak populis, nothing is enough. Dan ini yang mungkin kita nak bincangkan KJ. Adakah politik dunia ni sudah mencapai satu tahap di mana tidak ada apa pun yang tidak ada garisan yang tidak akan dilepasi? Kalau perkara itu boleh mendapatkan undi, boleh menaikkan sokongan, boleh mendapat suka di kalangan mereka yang di fringes of politics, yang lebih bising, yang lebih loud, yang lebih volume, itu yang akan dibuat. Dan nampaknya trend ini bukan hanya di Eropah, tetapi mungkin ada di Malaysia juga, di mana saya rasa tak adalah seperti ekstrim seperti mana kita sebut di UK dan Amerika Syarikat, tetapi individu-individu yang membawa politik wasatiyah, moderate dan sebagainya sukar untuk mendapat identiti dan juga sokongan yang sama dengan mereka yang boleh main politik populis. Di Malaysia ni ada sedikit kerumitan ataupun complication dia, sebab isu populism ni dia overlap dengan isu perkauman. Sometimes, especially now. Dan saya meramalkan bahawa dalam pilihan raya ke-16 yang akan datang, kalau sekiranya status quo sekarang lah, tidak ada perubahan kepada pola sokongan politik sekarang, dan kita melihat bahawa trend ini berterusan, dia bukan populis seperti mana yang berlaku di Amerika Syarikat ataupun di UK, tetapi orang yang cuba appeal kepada center ground ni tidak akan ke mana, sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, 90% daripada pengundi Cina akan undi PH, dan semakin ramai pengundi Melayu, sekarang ni dah 70%. Mungkin kalau tak ada perubahan yang besar, 80% ke atas akan sokong PN. So kita memang tidak ada market untuk centrist party lah. So saya berpendapat bahawa ramai yang mungkin jumpa Syaril, jumpa saya, kata tak ada ke usaha untuk kita mewujudkan satu parti yang berhaluan tengah. Siapa nak undi kita? We can never be more Malay, Islamic than PN, and we're not Chinese. Berbalik pada soalan saya, we can talk about that political tactical move later. Tapi pandangan KJ lah, untuk politik moderate dan tengah ni ada harapan, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh tempat.
adakah individu tertentu perlu berpegang dan lebih radical centris? Macam saya pernah bincang dengan KJ dalam You can't, as I said just now, how can you be radical centrist? You tak boleh mungkin lebih. Kita tak dapat. Macam Anwar sekarang ni, ya. Anwar sekarang ni, dia daripada dia jadi Perdana Menteri sampai hari ni, dia masih lagi gagal untuk menang undi Melayu. Sebab he doesn't want to go down the rabbit hole of becoming more Malay than PAS dan PN dan sebagainya. I don't know if I agree with you on that. We'll talk about that later. No, saya rasa dia cuba. Ya, dia cuba. Tapi dia tak all the way lah. Exactly. So it doesn't work. So dia tak boleh. But tak boleh. So dia hanya akan terus kekal sebab 95% of Chinese voters will vote for his team. Sure. The Chinese part done. The Chinese part done. But let's No, it's not done. I mean that's part of the extremism now. No. Okay. Yeah, that part I'm not arguing with that. Apa yang saya cuba cakap KJ ialah gunakan Datuk Seri Anwar sebagai contoh. Mungkin dia tak dapat undi yang lebih daripada Melayu ni kerana dia tidak lagi betul-betul menggunakan platform tengah itu sebagai benda yang boleh pancing sokongan orang. Apa lagi dia tak buat? Dia dah madani sana, dia dah saya menolak perkauman yang sempit. To be fair, he's tried to define the centre. Kalau you nak kata radical centre, dia dah cuba dah. Dia pun tak boleh. Dan akhirnya dia akan jadi Perdana Menteri because 95% Chinese. Malays will not vote for him. So this is the end of centrism. Saya nak umumkan bahawa saya berpendapat bahawa this is the end of centrism. For now. There are times that I'm more pessimistic than you. Yeah. This is one of those moments I'm a bit more optimistic lah. Saya mengharapkan ada peluang untuk politik centrism ini. Kalau nak bertanding kat BSC, you boleh menang lah centris. Tapi you keluar daripada Bangsa Shopping Centre, this is a polarized country. You sama ada you are PN, I don't disagree or you are PH. Dan tak akan ada wujud momentum untuk satu kuasa sentris ni. Then KJ, what are we doing here? We are keluar sekejap. We are podcasting. That's why we are podcasting, bro. No. As in, we're wasting time in trying to be centrist, whatever it is. No. As in, then kalau kita rasa politik tengah itu dah tak ada hayatnya, dan kecuali saya silap, KJ bukan orang yang akan bend to the point where you don't know yourself, that means you're done. People like you and me are done. For now. For sure. I mean, untuk menggunakan istilah yang kita baru dengar semalam, pendulum ini dia hayun lah. Kita tak tahu bila pendulum ini akan hayun semula. Cuma sekarang ni so it's not the end. Pendulum ni tengah hayun ke populism, extremism, polarisasi, Melayu-Melayu, 95% Chinese mesti undi di APPH. Kita tak tahu pendulum tu dia nak hayun balik bila. Sebab hayunan ni kadang-kadang dia hayun macam kita pergi amusement park, kita naik kapal tu kan. Bila dah kapal tu hayun ekstrim, dia akan lama sebelum dia turun. So we don't know when it's going to come back down. Okay. Well, we'll see. Yeah. We'll see. If it does come back down, then we're back. If not, then bye-bye. Yeah. Okay. Selamat kembali ke episod 56 Keluar Sekejap. Antara perkara yang juga mendapat perhatian pada minggu lepas ialah forecast ataupun ramalan pertumbuhan KDNK Malaysia oleh Bank Dunia. Untuk makluman pendengar dan penonton, ramalan ni akan berbeza lah. Bank Dunia akan keluarkan ramalan dia, Malaysia akan keluarkan ramalan dia, maknanya kerajaan akan keluar ramalan sendiri. Mungkin ada badan-badan lain akan keluarkan ramalan, tapi biasanya dia tak lari jauh. Dan Bank Dunia ni antara badan yang ramalannya diambil kira lah kerana Bank Dunia kan. Dan Bank Dunia telah menurunkan ramalan ataupun unjuran pertumbuhan KDNK daripada unjuran asal 4.3% kepada 3.9% untuk 2023 untuk tahun ini. World Bank Lead Economist untuk Malaysia, Apurva Sanghi, mengatakan bahawa ini ada kena-mengena dengan keadaan luaran yang agak mencabar, senario luaran yang agak mencabar, dan juga risiko-risiko domestik seperti keadaan cuaca dan sebagainya yang mengganggu output. Untuk makluman secara ringkas, KDNK ni basically nilai output yang dikeluarkan sesebuah ekonomi. Mula-mula kita agak-agak 4.3%, sekarang ni Bank Dunia kata 3.9%. Ahmad Maslan, iaitu Timbalan Menteri Kewangan, dia kata untuk kerajaan kekal
unjurannya antara 4 dan 5%. Jadi dia bagi satu range lah kan, supaya tidak perlu diubah-ubah, 4 ke 5%. Jadi kita tak tahulah 4 ke 5% ke, itu adalah unjuran kerajaan. KJ, saya fikir tak ada banyak kita nak cakap, kerana to be fair, kita tak nak mempolitikkan perkara ini. Memang keadaan di luar memang mencabar, dan kita tengok negara-negara lain juga ada yang mengalami penurunan unjuran KDNK mereka. Anything you would add, KJ, about something like this? Should we be overly worried, ataupun it's just one of those things? Pertamanya, ramalan KDNK ini akan berubah dari masa ke semasa, berdasarkan kepada terutamanya keadaan eksternal. Dan dalam hal ini Bank Dunia telah melihat kepada antara lain external demand, permintaan luar, iaitu lebih kurang ekspor daripada Malaysia akan berkurangan disebabkan perkara-perkara yang berlaku di negara lain, masalah ekonomi di China, masalah yang sedang melanda Amerika Syarikat dengan kenaikan kadar faedah, dengan masalah auto worker strike, dan juga beberapa perkara lagi yang mungkin belum lagi dapat kepastian certainty, termasuklah possible government lockdown, walaupun mereka telah tangguhkan lockdown tersebut. Jadi ini semua menjadi faktor yang menyebabkan ramalan itu barangkali dipotong kepada 3.9%. Cuma saya nak cakap di sini, Syaril, yes, kita boleh menuding jari kepada faktor luaran, tetapi ada satu peluang pada pembentangan belanjawan ini untuk memastikan bahawa selain daripada external factor, exogenous factor, maknanya faktor-faktor luaran, kita di Malaysia ni juga ada perancangan untuk memastikan bahawa pertumbuhan kita untuk bukan hanya tahun ini tetapi masuk ke tahun depan, yang mana ramalan untuk ekonomi dunia juga tidaklah berapa bagus sangat, kekal pada momentum yang bagus. Saya cakap benda ni, Syaril, sebab setelah saya memikirkan beberapa pengumuman yang telah dibuat oleh Kerajaan Madani, NIMP, NETA, ekonomi madani sendiri, banyak daripada pengumuman ini ada yang datang dengan projek-projek tertentu, tetapi gestation period ataupun waktu untuk projek ini betul-betul menghasilkan sesuatu mengambil masa, dan masih lagi ada kekurangan dari segi short term tactical economic moves. But is that important? Yes. Why? Dalam keadaan external demand lembab, kalau sekiranya tidak ada usaha, contoh ya, ramai pakar ekonomi yang mengatakan bahawa antara low hanging fruit yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan, boleh menyumbang kepada pengukuhan nilai mata wang ringgit adalah sektor pelancongan. Dan kita melihat daripada perbualan yang saya ada dengan industry players dan sebagainya, masih lagi tidak ada usaha, dan tidak sampai ke tahap pra-COVID. Masih belum sampai tahap pra-COVID dari segi jadual penerbangan, dari segi produk pelancongan kita, dari segi usaha kita untuk keep up dengan jiran-jiran kita. Bukan nak kata kita boleh sampai tahap Singapura, tapi kalau saya tanya kepada Syaril, ada dengar tak tentang kalendar tourism Malaysia untuk tahun depan? Tak tahu pun. Belum lagi kan? So benda ni mestilah rancakkan sekarang. Apa yang kita tahu adalah perancangan Kementerian Pelancongan untuk memohon supaya dapat diberikan visa percuma, visa free kepada pelancong daripada China. That's it lah. Takkanlah that's your one pillar of tourism strategy. Ya, jadi saya harap benda macam itu, dan juga usaha-usaha untuk crystallize pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri dalam lawatan-lawatan beliau. This is what we spoken about lah, untuk pendengar, makluman pendengar. Pengumuman FDI berbeza dengan real FDI. Itu baru saja nak umum bahawa ada MOU, belum lagi umum, lepas tu barulah realize FDI, iaitu duit tu mengambil masa yang panjang. So saya rasa Syaril berbalik kepada ramalan Mat Maslan dan juga ramalan daripada Bank Dunia, saya rasa kita akan dapat gambaran yang lebih jelas waktu pembentangan belanjawan nanti. Ya, pembentangan belanjawan, ramai yang nak melihat kepada pengumuman dari segi usaha rasionalisasi subsidi, apakah mekanisme untuk mendapat
subsidized fuel, untuk mendapat subsidized minyak masak. Ada cadangan yang telah dibuat bahawa mungkin akan ada aplikasi baru ataupun kad baru untuk mendapatkan minyak masak yang dah disubsidi. Ramai yang kata kenapa tak guna kad pengenalan dan sebagainya. So banyak-banyak tanda tanya yang hanya boleh dijawab pada pembentangan belanjawan nantilah. KJ setuju tak dalam keadaan yang pada pandangan KJ perlu ada campur tangan intervensi yang taktikal, yang short term untuk meningkatkan pertumbuhan, yakni meningkatkan nilai output sesebuah ekonomi Malaysia ini, sasaran untuk mengurangkan defisit kerajaan bukan menjadi sasaran yang mustahak pada saat ini. Kerana saya memang ideologi ekonomi saya tanpa terlalu mendalam agak skeptikal lah tentang perlunya kita terlalu obses tentang defisit. Saya rasa defisit kerajaan perlu diurus. It has to be managed. It's not a hard target that you should always tie yourself to. Dan saya khawatir dalam keadaan PMX dan Kementerian Kewangan target sangat sasaran defisit ni, dia akan mengikat tangannya sendiri untuk option-option tertentu, pilihan-pilihan tertentu yang boleh merancakkan pertumbuhan. Secara keseluruhannya saya align dengan pandangan Charil. Cuma PM nak tunjuk bahawa ada disiplin, kita ni tak boros. Yes. Dan saya berpendapat bahawa sasaran defisit itu tidaklah menjadi benda yang teruk, tetapi tidaklah terlalu agresif. Saya rasa bahawa perlu ada sasaran. Sebab dari segi pasaran modal ada kesan sedikit sekiranya mereka nampak negara tu boros, tidak disiplin dari segi fiskal, dia tak akan datang ke negara itulah. Sure. Tetapi mungkin itu lebih kepada portfolio investor dan juga mereka yang terlibat dalam pasaran bond. Tetapi real FDI investor, saya rasa as long as kerajaan tu ada has the deficit under control lah. Maknanya bukanlah terlalu agresif nak dapat balance budget, dia akan datang. Yes. Dan dia akan buka kilang, buka facility di negara tersebut. Saya rasa benda tu kurang dijelaskan. Investor appetite berbeza. Portfolio investors who want to buy Malaysian debt, mungkin dia akan lihat kepada isu macam itulah, budget deficit, current account deficit dan sebagainya. Tetapi the FDI investors, they look at a more broader picture. Sure. Yeah? Sure. Just last point on your tourism tentang pelancongan. Yang penting benda-benda asas kena betul dululah. Kalau kita punya train antara satellite terminal dengan terminal utama tak selesai, kalau masih kena naik bas, kalau kita dalam keadaan airport kita, lapangan terbang kita jauh dalam ranking. KJ nampak tak ada satu ranking, lupa rankingnya, mungkin IATA ataupun salah satu ni boleh tunjukkan dalam episod kita ni. KLIA telah menurun kepada satu tangga yang amat-amat corot lah. Dulu saya ingat masa saya kecil, KLIA ni kita ada ranking-ranking mengatakan kita yang terbaik, antara yang terbaik di Asia dan sebagainya. Sekarang ni no way lah, kita berpuluh-puluh tangga bawah daripada airport-airport lain dalam rantau ni. So how? Saya suka yalah daripada banyak usaha pelancongan ni, dan saya kata yalah kita tak banyak dengar tentang pelancongan, tetapi sebenarnya ada satu usaha yang mungkin belum lagi famous, tetapi saya dah dengar usaha ni dipelopori oleh timbalan Menteri Pelancongan, Saudara Khairul Firdaus Akbar Khan. Saya tak pasti Syaril kenal dia ataupun tidak. Seorang ahli politik muda daripada Sabah, ahli Parlimen Batu Sapi. Dia sedang mempromosikan Malaysia sebagai hub umrah. Maknanya sebelum pergi ke umrah, dia package kan, datang ke Malaysia dulu, dapatkan semua macam supply chain, macam manufacturing supply chain. No, you come here first for a few days, daripada negara-negara rantau Asia ni yang mungkin tak ada direct flight ataupun tak ada kemudahan. Apa yang berlaku kat Malaysia yang dia nak buat? Persiapan sebelum nak pergi umrah, ada healing sikit 2-3 hari sebelum nak pergi. So I think that's a good idea. I never thought of that. That's a good idea. That's a good idea. Pandai juga ni Firdaus ni. Kawan-kawan kita biasanya pandai. So itu niche area. Kita tak pasti sebesar mana pasaran itu, tetapi sekurang-kurangnya ada percubaan. Idea, You know, he's thinking banyak dia tak ada point to point. Dia pergi daripada negara mereka ke Mekah ataupun ke Jeddah. So daripada secondary cities Indonesia ni, why not datang ke
Malaysia instead dulu. of flying to Jakarta. Come to KL, spend a few days here, dan kita promosikan all our Muslim tourism punya products. Then we ship you out. Then we ship you out to Then we will send you off. Yeah. Okay. Alright, interesting. Yeah, ada apa 2-3 perkara lagi sebelum kita break? Sure. Saya nak bangkitkan KJ. Tadi kita kata tentang external environment yang mencabar untuk KDNK, dan salah satu perkara luaran yang selalu dibincangkan di mana-mana perbincangan ekonomi sekarang ni adalah berkenaan dengan great power rivalry ataupun persaingan kuasa besar antara Amerika Syarikat dan China dan sebagainya. Semua orang tahulah lebih kurang tentang isu ni. Tapi yang saya nak bangkitkan benda ni, dia berkait sedikit tentang apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri di sebuah event yang dinamakan Sidang Kemuncak ICT Malaysia, Anjuran Huawei Technologies pada 27 September, yang mana PMX bagi ucapan berkenaan dengan soal rangkaian 5G yang kita pernah bincang dalam episod-episod sebelum ini, di mana kita sedia maklum Malaysia telah buat keputusan, kerajaan sekarang PMX telah buat keputusan untuk beralih daripada model rangkaian borong tunggal Single Wholesale Network DNB dulu kepada dui rangkaian Dual Network untuk perkhidmatan 5G. So kita dah bagi pandangan, KJ dengan saya ingat agak seiring, di mana kita sebenarnya favor kepada Single Wholesale Network, kita favor kepada model yang asal atas hujah-hujah yang telah pun kita sampaikan. Tapi tak apa kalau nak beralih kepada Dual Network. Cumanya KJ, yang saya nak tanyalah, saya nak bangkitkan, katanya dalam laporan Reuters, PMX lebih kurang katalah yang dia akan bagi second network ni pada Huawei. First network kita sedia maklum, DNB buka tender bidding dan yang menang adalah Ericsson. Second network ni kita bayangkan akan ada proses yang samalah, kena buka lah kan, sebab ini bukan zaman direct nego katanya, kena ada competitive bidding. Tetapi dalam event tersebut, PMX ni quote dia, "We in Malaysia, and I believe rightly, decided that while we get the best from the West, we also should benefit from the East. After extensive discussion, we made the decision to allow for a dual network and thus the decision for more effective participation by Huawei." Ini adalah Perdana Menteri negara kita basically saying, okay, we open up a second network bukan atas hujah-hujah yang Fahmi Fazil semua kata, but basically because kita nak bagi kat kamu Huawei. KJ, saya rasa it's problematic on multiple levels. Yeah, it is. Ini satu kenyataan yang agak mengejutkan, sebab katalah kita husnuzon lah, ya, kita bersangka baik. Katalah salah satu daripada sebab kerajaan membuat keputusan untuk membuka dui network. Dulu satu, dulu Single Wholesale Network. Sekarang ni dah dibenarkan Dual Wholesale Network. Dan katalah antara sebab yang tersirat adalah untuk mengimbangi antara Amerika Syarikat dan juga China. Untuk makluman pendengar, sekarang ni berlaku satu perang teknologi dan perang perdagangan yang hangat dan hebat antara China dan juga Amerika Syarikat. Ini bukan lagi commercial competition, ini strategic competition. Ini bukan hanya persaingan perniagaan commercial, tetapi ini persaingan strategik. Maksudnya Amerika Syarikat nak padamkan potensi China untuk ke depan dalam teknologi, terutamanya teknologi semiconductor ataupun computer chip, dan juga dalam rangkaian 5G dan sebagainya. Dia melihat isu ini bukan dari sudut persaingan syarikat-syarikat, tetapi existential threat, sebab dia rasa bahawa kalau China ada kebolehan untuk membuat semiconductor chip ataupun computer chip yang advance, mereka akan gunakan untuk AI, peperangan dan sebagainya lah. Mencelah kejap. Yes. Mana-mana pendengar kita yang minat baca buku, I think KJ UNI, Chris Miller's book Chip War sangat-sangat bagus untuk kita baca sejarah. Ini carry on. Walaupun anak bongsu saya tanya saya, why are you reading about
a war about potato chips. But Chip Wars, the satu buku yang ditulis oleh Chris Miller. I think Syaril, you've read it. I've read it. Fantastic. Kalau nak ada primer ataupun intro berkenaan dengan perang antara Amerika Syarikat dan juga China berkenaan dengan computer chip, yang mana Malaysia juga terlibat, sebab kita antara negara yang menghasilkan computer chip di Pulau Pinang dan juga di Kulim. Bacalah the Chip War. Chip Wars or Chip War? Chip Wars, I think. Oh, okay. Anyway, Chris Miller. We'll give you the link. So, katalah pertimbangan kerajaan kita adalah Chip Wars ni, nak mengimbangi antara Amerika Syarikat dan juga China, dan nak bagi peluang kepada Huawei untuk terlibat, sebab kita di Malaysia ni strategic neutrality, hedging lah. Kita tak nak bersama dengan US saja, kita nak baik dengan China juga. Sebab kita tak nak biggest trading partner, elephant kita terpijak. Kita nak dua-dua elephant kita okey. So sepatutnya janganlah sebut. Janganlah pecah rahsia. Kan, tak payahlah pecah rahsia. Adjust. Nanti bila ni peluang dia tiba, 80% dah dibuat, single wholesale network buka kepada dua wholesale network, buatlah beauty contest, buatlah RFP dan sebagainya, Huawei dapat. Okay, understood. Faham, orang pun faham, isyarat jelas bahawa Malaysia strategic neutrality. Tetapi nampak tak obvious sangatlah. Bagi saya ni agak obvious. Satu agak obvious. Dan orang akan soal, why do the process in the first place? Yang kedua, untuk seorang kerajaan, sebuah kerajaan yang dan seorang Perdana Menteri yang bertata kelola, this is not good lah. This is not good. Ada yang bercakap ini tidak jauh beza, ataupun ada keserupaan dengan apa yang berlaku dengan Tesla. But that's a different discussion yang kita pernah sentuh. But the broader point, salah satu masalah dia lah. Mungkin memang tersiratnya nak pergi pada Huawei, but mungkin cara. Syaril, saya terpandang telefon Syaril menggunakan telefon Huawei, nampak macam Huawei. Tidak, saya Samsung. Not Huawei? No, not Huawei. Are you sure? Samsung. Mungkin Syaril adalah Manchurian candidate. Oh, tidak. Penonton boleh Google Manchurian candidate. Apakah itu seorang Manchurian candidate? I mean, unfortunate pun in this case. But anyway, tahu tak Syaril bahawa Huawei, the latest phone from Huawei, Mate 60 Pro, yang dilancarkan pada bulan Ogos yang lepas, dia menggunakan chip yang 7 nanometer, 7 nanometer. Untuk makluman pendengar, iPhone, this is bukan yang terkini lah, yang ini 14 kalau tak silap saya, 15, iPhone 15 guna 3 nanometer, lebih advance. But they, lagi kecil, lagi advance lah. Maknanya lagi kecil dia punya ukuran nanometer tu, lagi hebat lah sebab dia lagi kecil. Tetapi yang menarik dia, this Huawei Mate 60 Pro was made in China. Correct. The Shanghai Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC. Dan orang kata dulu China 10 years, 15 years behind. They're actually less than that, but 3-4 years behind. Jadi already. Antara perbahasan KJ yang bagi mereka yang berminat ialah dengan sekatan-sekatan yang dibuat oleh Amerika Syarikat terhadap China, dengan harapan bahawa dia punya industri chip ni akan habis, matilah. Huawei ni dan phone yang KJ sebut tu menjadi salah satu contoh di mana bila you tekan orang, dia akan cari jalan lain untuk innovate. Dan mungkin secara tak kebetulan ataupun secara kebetulan, Amerika Syarikat punya tindakan ini membawa kepada kebolehan China untuk mencari jalan lain lebih efektif, efisien untuk walaupun teknologi yang lapuk sikit, tapi the final outcome, the final output adalah produk yang boleh dibanggakan. So I think what do they say about necessity and invention? Necessity is the mother of all inventions. Bila dah ada keperluan terdesak, bila Amerika Syarikat dah ada kesekatan, tak boleh jual chip kepada China, tak boleh jual equipment kepada China, dan dia punya choke point bukan hanya kepada Amerika Syarikat dan syarikat yang berpengkalan di Amerika Syarikat, tetapi semua. You know that the lithography machine yang mengukir chip tu, hanya satu syarikat saja di Belanda, di Netherlands. Mereka juga, saya difahamkan, pada akhir tahun ini tidak lagi boleh jual deep ultraviolet lithography machine kepada the latest equipment tak boleh hantar China. Tak boleh. Extreme UV lithography tak boleh, memang tak boleh. Deep pun, which is one step below pun dah tak boleh nak jual kepada China lepas ni. But you know, China will adapt.
So we'll see how that goes. Apa lagi? One more issue. Ini Syaril punya issue. Tak adalah punya issue, but something that we brought up 2 episod lepas. Berkenaan dengan penjualan saham LTAT dan Bausted Holdings Berhad. Saham Bausted Holdings Berhad di dalam Bausted Plantations lah. Sepatutnya dijual kepada KLK, itu perjanjian asal ataupun plan asal, tetapi disahkan semalam bahawa deal ini dah dibatalkan. Dan sebelum recording ini KJ, so KLK, untuk makluman, KLK syarikat bukan Bumiputera lah, semua orang tahu, KL Kepong nak beli saham Bausted Plantation daripada Bausted, dan Bausted adalah syarikat Bumiputera, dimiliki pula 100% oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. So ada sensitivity di situ dan telah dibangkitkan oleh Wan Ahmad Faisal dari peringkat dari pihak Perikatan Nasional. Dan akhirnya nampaknya atas tekanan-tekanan tersebut, KLK tak jadi untuk beli. The deal is off, terminated. Sebelum recording ini, saya baca laporan bahawa setelah deal ini di cancel, apa yang berlaku adalah LTAT akan menggantikan tempat KLK. LTAT ni pemilik Bausted lah. Pemilik Bausted. Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Correct. So dia akan ambil alih saham Bausted Holdings untuk control effectively 100% of Bausted Plantation. Tapi hari itu bukan ke antara sebab yang diberi berkenaan dengan penjualan saham Bausted Plantation ni adalah untuk memberi dana kepada LTAT? So that's my question KJ. Nombor 1, siapa Menteri Pertahanan sekarang? Saya nak Datuk Seri Muhammad Hassan. Oh, dia bukan korporat dulu. Dia korporat. But I don't know KJ, is this keputusan dia ataupun keputusan lebih tinggi daripada dia? We'll see. I don't know. But kita just throwing the question. The point is, Syaril, is that it doesn't look good. It doesn't look good, and there's a few questions KJ. Ada 2 persoalan besar saya nak tanya kat sini. Nombor 1, macam KJ dah bagi bayangan, LTAT dapat duit dari mana-mana ni? Sebab kita tengok berita asal LTAT nak mengurangkan pegangan dia. Bukankah PM announce yang akan ada injection daripada kerajaan? So basically another bailout lah. Bailout. So that's point number 1. Where is LTAT getting the money from? Adakah MOF bagi duit? MOF bagi pinjaman? Which means LTAT has to pay. Yes. Nombor 2 ialah something more fundamental. Adakah ini function pension fund? Bukankah pension fund perlu ada plan dia adalah invest dan dia exit untuk dapatkan dividen dan dapat yield? I don't think pension funds business to buy 100% of a non-performing plantation company ke? Itu masalahnya, sebab Bausted Plantation ni kita bincang dalam episod lepas adalah satu syarikat yang bukan saja kita sebut syarikat yang sakit, tidak, tapi syarikat yang bermasalah, yang ada hutang, yang ada keadaan Bausted Holdings punya debt tinggi, kemudian Bausted Plantation memerlukan duit untuk replantation, penanaman semula. Siapa yang akan fund ni? Asalnya KLK. Asalnya KLK. LTAT lah. Sekarang ni LTAT kena pinjam mungkin untuk beli saham, kemudian nak kena pinjam lagi ke untuk buat replantation. So on 2 levels is problematic ataupun question marks lah. Satu lagi question mark adalah credibility. Bila deal ni dah hampir dimuktamadkan, tiba-tiba ada handbrake, dan handbrake ini ialah ramai yang speculate walaupun belum ada kenyataan rasmi. Ramai yang speculate antara sebab handbrake ini adalah disebabkan faktor politik. Dia tak nak, lebih kurang dia tak nak syarikat peladangan ini jatuh kepada tangan syarikat bukan Bumiputera, dan oleh demikian ada U-turn. So Syaril rasa selepas ini akan ada orang nak buat bisnes dengan GLC? It will affect our the deal flows and some of the private deals. Disebabkan orang akan risau ni sebagai satu risiko. So bila you nak promote DDI, Domestic Direct Investment kan, orang itu PM sebut bahawa kita tak boleh hanya bergantung harap kepada FDI. Maybe even FDI. FDI dah pastilah. FDI dah pasti akan spook because of this. DDI sendiri, syarikat-syarikat swasta yang nak ada M&A, urus niaga dengan GLC akan fikir 2-3 kali. Yes, this is a risk. On top of cerita pasal Huawei dengan Ericsson tu. Betul. Another case yang nampak macam one day you decide A, the next day you decide B. Berbalik pada apa saya cakap hampir sejam tadi KJ tentang radical centrism lah. So mungkin ni salah satu contoh yang saya bangkitkan KJ, di mana PMX belum betul-betul mahu
berdiri atas apa yang dia rasa adalah sentris, dan bila dia tekan oleh orang macam Wan Faisal, barangkali mungkin dia buat perkara ni atas pertimbangan politik, takut orang Melayu tak suka. Dia kena berdiri betul-betul lah, standing in the eyes of the world. Kita kembali selepas ni. Selamat kembali ke episod ke-56 Keluar Sekejap. Kita akan tamatkan dengan beberapa soalan dalam masa yang diberikan, question time. Okay, Syaril? Ya. Azim Hafi. Any local football clubs you support? Saya dari kecil dulu mula-mula sokong Azman Adnan jadi wilayah persekutuan. Dipindah ke Selangor, saya sokong Selangor. Wow. Sebab saya membesar di Shah Alam. But at that time I was really into Azman Adnan. Okay. So mula-mula masa Azman Adnan meletup, dia main untuk KL. I see. Kemudian barulah semangat kenegerian saya kembali dan saya sokong Selangor. Saya of course sekarang ni saya pengarah JDT. So kena jawab. So saya bersama dengan JDT sekarang, dan terbukti JDT adalah pasukan yang terbaik dalam sejarah bola sepak Malaysia. Tetapi growing up saya penyokong Kedah. Mak saya orang Kedah. Dan untuk makluman pendengar, perkara yang ramai yang tak tahu, saya pernah dipukul oleh FRU di Stadium Merdeka. Bukan sebab reformasi sokongan Anwar Ibrahim. Bukan. Kita melawan Singapura pada waktu itu, menang 3-1. V Sundaramurthy telah menjaringkan gol, antara yang menjaringkan gol. Pada akhir perlawanan, bila whistle penamat ditiup, saya memanjat pagar Stadium Merdeka dan saya cuba untuk lari atas padang. Waktu saya memanjat pagar tersebut, ada seorang anggota FRU yang tarik baju saya, yang tarik saya ke bawah, dan saya jatuh. Dan waktu saya jatuh tu, dia telah menggunakan dia punya baton tu untuk memukul punggung saya. Dan bukan pukulan manja, walaupun di punggung. Pukulan hebat. Pukulan hebat lah. Hebat dan dahsyat. Jadi saya ada pengalaman dipukul oleh FRU. Kalau ada anggota FRU yang sedang dengar, alumni FRU. Okay, good one, good sharing. Okay, sejak Aiman Zakwan, sejak cubaan tahun 2006, Malaysia pernah tak bid jadi host Asia Games lagi? Jika tak, kenapa? Saya boleh jawab sebab saya tanya soalan yang sama waktu saya berada di Kementerian Belia dan Sukan. Untuk makluman, pada tahun 2006 kita telah membida untuk menjadi tuan rumah bagi Sukan Asia. Kita kalah kepada Doha. Doha telah berjaya pada tahun tersebut. Doha punya bidaan saya rasa tidaklah hebat ataupun terlalu jauh lebih hebat daripada Malaysia, tetapi mungkin atas faktor-faktor tertentu, dan boleh Google, Qatar telah menang. Dan waktu saya pergi ke KBS, saya tanya, kita dah jadi tuan rumah kepada Sukan C. Itu biasalah, itu giliran negara-negara Asia Tenggara. Kita dah jadi tuan rumah kepada Commonwealth pada tahun 1998. Kenapa kita tidak menjadi tuan rumah kepada Sukan Asia? Sebab itu stepping stone untuk kita menjadi tuan rumah kepada mungkin Sukan Olimpik satu hari nanti. Dan by the time saya pergi ke KBS tahun 2013, dia punya kos untuk menjadi tuan rumah itu sangat-sangat prohibitif. Untuk makluman Syaril dan juga pendengar, kos penganjuran, kos licensing, kos nak kena bayar kepada Olympic Council of Asia dan sebagainya telah menjadi terlalu besar. Dan bila kita buat cost benefit analysis, buat feasibility study, pulangan yang kita dapat daripada pelancong, daripada peluang-peluang komersial dan sebagainya tidak berbaloi lah untuk kita menjadi tuan rumah. Jadi mungkin itu tidak menjadi fiscal priority. Satu hari nanti mungkin bila kita dah ada keadaan fiskal ataupun kewangan negara yang lebih mantap, mungkin kita boleh buat bidaan. Bidaan Tamasya Sukan ni, Syaril, dia datang dengan kos. Kalau kita tak yakin bahawa ia akan mendapat pulangan yang besar, maka ia akan membebankan kerajaan. Contoh Montreal Olympics 76 basically bankrupted the Canada and Montreal. The first Olympics to actually make money was LA 84. Dan selepas itu tak semestinya tuan rumah kepada Tamasya Olimpik akan dapat keuntungan. Tapi daripada penganjuran Tamasya tersebut. Bila KJ kata keuntungan tiket sales ataupun commercial rights, ticket sales, economy, spillover effect dan sebagainya. Itu. So ada kes-kes di mana memang spillover effect pun tak dapat cover lah. Tak dapat. I think Atlanta 96 also was not financially successful. Dia habis kat situ saja. Yeah. Okay.
Soalan seterusnya. Keys ZK. Saya nak jawab soalan ni lah Syaril ya. Sebab ini sangat-sangat, it's a bit annoying that I see this tuduhan ni dari masa ke semasa. Tuduhan ni bukan terhadap kami di KS, terhadap Madani, tapi saya rasa kita kadang-kadang dapat tuduhan ni juga, tempias ni juga. Adakah agenda Madani 2030 itu agenda WEF 2030, World Economic Forum? Kadang-kadang saya tengok kan, so seolah-olah siapa yang pernah pergi Davos ni adalah anak didik Klaus Schwab. Dan akan ada New World Order dengan munculnya Dajjal dan munculnya Freemason, dan kita ni adalah semua anak didik kepada Freemason yang akan bawa kepada akhir zaman. Syaril sebagai seorang, what is it called now, Young Global Leaders, Young Global Leaders, dia adalah salah seorang daripada Malaysia yang dipilih sebagai pemimpin muda global WEF Davos, World Economic Forum. Maka Syaril lah, you are the Davos candidate. You are the sleeper agent untuk Dajjal ni. Untuk Dajjal kembali. What do you think? Macam mana nak jawab benda ni? Jawab je lah. Tak ada apa yang nak dijawab sebab kita pun tak faham benda ni datang dari mana, konspirasi teori ni datang dari mana. But that's life, right? No, I mean benda ni berkait waktu saya menjadi Menteri Kesihatan. Sebab dia kata WEF, New World Order, vaksin. Ada benda yang dia tak suka ada chip yang mungkin chip yang kita sebutkan tadi, Huawei punya chip 7 nanometer masuk dalam kita akan kontrol dan sebagainya. Actually, what's the weirdest teori konspirasi yang KJ pernah dengar? That was the weirdest lah, yang vaksin tu dibuat oleh Bill Gates, dia letak chip dan kita suntik dalam dan dia akan kontrol lah lepas ni. Kita punya kehidupan lah, kita tak ada free will lagi. Tak ada free will lagi. I see. Okay. Matrix. Tapi senang kata basically benda ni mengarut lah. In case tak ada orang yang sense kita punya sarcasm. It's rubbish. Davos ini adalah tempat di mana dia jemput elit daripada dunia, pemimpin dunia conference untuk bincang setiap tahun. Itu saja. Ada benda yang kita setuju, ada benda yang kita tak setuju. Itu saja. Okay. Ini satu lagi soalan yang selalu orang Malaysia minat tanya. I am Faris. Tentang idola kan, orang Malaysia ni suka tanya siapa idola kita. Mungkin the answer tak ada sangat pun sebenarnya kita fikir macam tu, tapi untuk menjawab KJ SH Global Leader Idol. So apa yang saya nak jawab bukan idol, tapi KJ tahu tentang podcast yang kita minat, Empire. Dalam saya punya pendengaran episod tersebut ataupun podcast tersebut, saya mula tertarik dengan sejarah antara India dan Pakistan. And I'm starting to read more about Muhammad Ali Jinnah sebagai pengasas Pakistan, dan cerita di sebalik tabir dan sebagainya. So again, tak menjawab soalan, bukanlah idola, tapi somebody yang nampak mungkin kurang dikenali di Malaysia, dan saya pun tidak begitu pakar sebelum ini dan sedang minat membaca sejarah hidup beliau, Muhammad Ali Jinnah. Anyone not really, but since Syaril dah sebut tentang podcast Empire, I finished the segment on the Ottoman Empire. I haven't. That was a fantastic segment, dan sekarang ni saya sedang mendengar segmen berkenaan dengan the Russian Empire, dan ada banyak pengajaran berkenaan dengan apa yang Putin sedang buat di Ukraine. Saya baru saja dengar episod berkenaan dengan Catherine the Great. So you know, siapa-siapa yang minat kepada sejarah bolehlah tengok podcast Empire. Oh, by the way, Syaril, I wrote to Rory Stewart. Yes, I saw that in the group. Saya telah baca buku Rory Stewart. Rory Stewart adalah host kepada The Rest is Politics, podcast yang telah menginspirasikan Keluar Sekejap. And he wrote back. He said that if I was in London, please look him up. So maybe Keluar Sekejap collaboration. Who knows? Yes. Kita boleh jual kepada dia podcast kita. Dia tak faham pun apa yang kita cakap ni. Okay, maybe one or two more. Yes, Yusof Samsudin. Syaril, is it hard to manage a business, especially you are from politics rather than business? Mungkin soalan ni dua-dua kita boleh jawab, KJ. So nak kata I'm entirely from politics, mungkin tidak, kerana saya tidak menjadi career politician. Dalam tempoh saya aktif dalam politik pun ada kerja lain. Saya pernah kerja dalam sektor swasta, pernah kerja dalam sektor sosial, pernah kerja dalam investment dan sebagainya, buat kerja-kerja investment dan venture investments, dan of course pernah kerja dalam kerajaan di pejabat Perdana Menteri. So I've never just in politics lah. Anyway, now a lot less in politics of course, dan transisi itu tidaklah of course tak mudah, tapi tak juga terlalu susah, Alhamdulillah. So far doa-doakan saya terus berjaya juga dalam dunia yang luar daripada politik, KJ.
there was I did this comment on YouTube, our YouTube channel, saying the original comment was that KJ ni terlalu overqualified untuk jadi Datuk Bandar KL, patut jadi Menteri Kewangan. And there was a sub-comment saying that look at his CV, he wouldn't know the difference between credit and debit. That is, I saw that. So orang lupa yang KJ pernah jadi investment banker. Since I wouldn't know Syaril, then I wouldn't answer this question lah. I don't know anything. I went to KKM, I wasn't a doctor, and I also didn't know anything. So tak apalah, I tak tahu apa. Like bro, jadi podcast, jadi DJ. You should see my latest Hot FM video. Right. So they played Vanilla Ice Baby. Yes. You should watch it. Okay. Did you sing? Good. Did you rap? I rapped, I danced, did Running Man. I don't know if you know the Running Man. Yes. It's Running Man. You watch that. Yeah. So untuk makluman pendengar, antara cita-cita KJ yang kadang-kadang dia jenaka dengan saya waktu saya mula kenal dia pun adalah dia nak jadi Renaissance Man. Renaissance Man ni bagi mereka yang ni boleh Google, boleh baca. Renaissance Man basically yang serba boleh lah. Dia nak jadi influencer boleh, nak jadi KKM boleh, nak jadi banker boleh, dia nak jadi pelari jarak jauh boleh, semua dia boleh buat lah. So it's also called Jack of all trades. Yes. And the rest of that is master of none. Yeah. But I'll take that. I would take that. Jack of multiple trades. Yes. Rather than just a master. Last one from me. Are you the same person outside of KS? SH being more uptight and KJ being more flippant? Wait, that's a very good question. Dia tanya sama ada Syaril ni sama seperti dalam KS, dia selalu tegang dan saya ni selalu remeh lah. I think there's some truth in that. Yeah. I'm more reserved, I'm more uptight, I'm less extroverted maybe. Yeah, you are more like you have to be front man, you have to be the the main draw. I'm happy just I don't want to be the main. That's not true. That's not true. That's be not honest. True. You want to be the main draw. I don't want to be the main draw. I'm happy for you to be Prime Minister. Is there after? Okay, on that note, maybe this one last one. Interesting one KJ. One interesting one which I thought as I was going through this soalan ni. PL Vipul. If you could mix the traits of 3 politicians to make a perfect politician, who would they be? Ini kebetulan semua soalan bahasa Inggeris bukan kita tak nak memperkasakan bahasa kebangsaan. Kalau boleh campur sifat 3 ahli politik untuk menjadikan ahli politik yang perfect, siapakah itu ataupun siapakah itu? So I thought about this. Nombor 1 ialah Tun Razak atas visi beliau untuk mentransformasikan negara. Kedua ialah Mahathir Mohamad sebagai seorang yang stubborn, yang degil dan dia tak kisah sangat tentang populariti dan apa orang lain fikir pasal dia. Ketiga adalah Anwar Ibrahim yang mempunyai karisma yang boleh jual apa saja kepada sesiapa. If you had that 3, I think it would be a great politician. Saya pilih orang politik daripada luar negara lah sebab saya dah pilih daripada dalam negara. Tak jauh beza daripada Syaril. Saya nak kesungguhan, tenacity. I suppose dalam bahasa Inggeris, tenacity of Churchill. Tolak ke tepi lah soal dasar kolonisme Churchill dan sebagainya. One thing about Churchill was he was dogged. Dan kita yang tahu Churchill ni, dia tahulah motto dia KBO, keep buggering on. Dia punya tenacity itulah antara benda yang memberi semangat kepada United Kingdom untuk menang dalam perang lawan dengan Jerman. So the tenacity of Churchill. Dan sama seperti Tun Razak, the consequentiality of FDR, Franklin Delano Roosevelt. Daripada semua Presiden Amerika Syarikat, saya rasa yang ada consequentiality, maksudnya dia ada kesan yang sangat mendalam untuk jangka masa yang sangat panjang, adalah FDR. New Deal, rebuilding America after the Great Depression and after the Second World War. Winning the Second World War. I think Great Depression, winning the war, I think Roosevelt's consequentiality. Even Biden sekarang ni, dia punya idol adalah FDR. So his industrial plan is all based on that consequentiality of the New Deal. And last, Syaril pilih charisma, and I pilih compassion. That could have been Pak La, for instance, locally. But compassion, I think, for me, would be Mandela. No other person was jailed for more than 20 years on Robben Island and came out and just basically forgave. Tak ada dendam, nothing. Tak ada dendam. I mean, somebody in this country thinks he's like that, but not quite. Okay. Not quite. Yeah. Okay? Right, good note to one. All right. Close kejap.